حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله القائل قال الله تعالى في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya mengingatkan pada diri saya, pada tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama menguatkan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah membekalkan kepada kita kejayaan pada minggu ini dan menjauhkan kita daripada kegagalan dalam menguruskan diri kita, keluarga dan juga organisasi tempat kerja, negeri dan negara kita. Tajuk khutbah pada hari ini adalah esok belum pasti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi dibacakan ayat daripada surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-6. Perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita umat Nabi, untuk menyatakan qul, katakanlah. Di dalam Al-Quran, bila kita bertemu dengan perkataan qul ini, itu menunjukkan bahawa kita diberi arahan. Kita diberi arahan untuk disampaikan mesej yang Allah nyatakan. Biasa kita membaca qul huwallahu ahad, kita membaca qul a'udzu birabbin nas. Sebenarnya di sebalik perkataan qul itu bukan sekadar kita baca, tetapi maksudnya isi apa yang kita faham daripada suruhan tersebut perlu kita sampaikan. Perlu kita sampaikan pada anak kita, kepada kawan kita, pada rakan kerja kita, bahawa kalau qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah lah sumber rezeki, saya bergantung kepada Allah, dan janganlah kita bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang ke-6 ini Allah menyeru kepada Nabi dan kita, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengaku bahawa kamulah kekasih Allah selain daripada manusia lain, berharaplah kamu kematian in kuntum sadiqin. Ini adalah satu perkataan yang Allah minta Nabi sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Dan ayat ini sampai pada kita, mungkin kawan kita di tempat kerja tak ada orang Yahudi, beragama Yahudi, tetapi kita ingin memastikan bahawa jangan sampai semangat sifat orang Yahudi itu masuk ke dalam diri kita. Sebelum kita nak sampaikan pada orang lain, kalau kita ada kawan yang beragama Yahudi, kita sendiri yang tidak menjiwai, mengambil sifat orang Yahudi. Apakah salah satu sifat daripada orang Yahudi itu? Allah menyatakan, in za'amtum annakum, jika kamu yakin sangat bahawa kamu ini adalah kekasih Allah, maka berharaplah untuk mati. Ya, kamu merasakan bahawa kamu kekasih Allah, orang lain semuanya adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamulah the chosen one, yang terpilih, sila berharap untuk mati. Ya. Jadi ini adalah satu cabaran Allah suruh Nabi sampaikan kepada orang Yahudi. Allah suruh kita sampaikan kepada diri kita, jangan sampai kita merasakan bahawa kita ini auliaulillah, iaitu kekasih Allah, kecuali kita merenung kepada diri kita pada hari Jumaat ini.
bahawa saya berkumpul pada hari ini pada Yaumul Jumaah secara sukarela. Ya, tuan-tuan yang datang pada hari ini, kita sama-sama bersyukur pada Allah. Allah menjemput kita secara sukarela. Kerana satu hari nanti kita akan dikumpulkan juga, iaitu dinamakan sebagai Yaumul Jama'. Hari dikumpulkan seluruh manusia. Berlakunya bila? Pada hari kiamat, dan ianya berlaku pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Kita tidak tahu Jumaat bilakah Yaumul Jama' tersebut. Setakat ini kita masih lagi dapat Yaumul Jumaah yang perlu kita hargai, dan hari Jumaah ini kita datang secara sukarela. Secara sukarela kerana ingin mendengar panduan daripada Allah, iaitu salah satunya, janganlah kita ini ingin menjadi seperti orang Yahudi, di mana mereka kata kami adalah umat pilihan, tetapi mereka takut mati. Mereka takut mati. Mengapa mereka takut mati? Salah satu daripada sifat yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran adalah kerana mereka amat cintakan kepada dunia. Mereka cintakan kepada aktiviti, harta yang ada. Dan pada hari ini tuan-tuan hadir ke sini adalah untuk memastikan kita lihat dahulu minggu ini, adakah saya cintakan dunia ataupun saya sebenarnya bersedia kalau dipanggil oleh Allah bila-bila masa, maka saya bersedia untuk berhadapan dengan satu saat yang pasti. Hari Sabtu tak pasti, hari Ahad kita tak pasti lagi tuan-tuan. Hari Isnin minggu depan nak pergi bercuti, nak pergi bekerja, tak pasti. Yang pasti adalah apa yang kita akan baca sebentar lagi setiap kali solat kita 17 kali sehari, iaitu Yaum Ad-Din, hari agama, iaitu hari kita dikumpulkan. Dan pada hari itu Allah akan bertanya, apa kerja-kerja kita? Kita pergi kerja di Toyota, di Karangcraft, kita pergi kerja apa sahaja, adakah kerja itu mencapai merit ad-din, mencapai standard agama? Kalau tuan-tuan pergi ke tempat kerja, ianya dibuat dengan amanah, dengan jujur, masuk on time di tempat kerja, buat yang terbaik, kita doa di akhirat nanti bertemu dengan hari yang pasti. Hari tak pasti, hari Jumaat, hari Sabtu tak pasti, tetapi hari yang pasti adalah Yaum Ad-Din, hari agama. Bila melihat rekod kita bekerja mencapai standard agama, iaitu kita beribadah, kita buat kerja betul-betul, dan pada waktu kita diminta untuk solat, kita buat betul-betul, maka pada hari itu kita lulus. Tetapi mengapakah orang-orang Yahudi itu takut kepada mati? Salah satu jawapannya pada ayat yang ketujuh, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan mereka tidak mengharapkan selama-lamanya, tidak mahu mati kerana apa? Bima qaddamat aydihim, atas apa yang mereka buat. Kerana dosa yang mereka buat, kerana kezaliman yang mereka buat, mereka membunuh orang, menghancurkan kepada amanah yang telah diberikan oleh Allah. Kita ke tempat kerja diberi amanah, dihancurkan. Orang-orang inilah yang sebenarnya dia takut kepada kematian. Dia tidak mahu pun berbincang tentang kematian. Dan ini adalah rahsia yang Allah nyatakan, wallahu alimum bizzalimin. Allah amat mengetahui. Allah amat mengetahui adakah minggu lepas kita menzalimi kepada diri kita sendiri, sama ada kita kerja betul-betul, kita menunaikan tanggungjawab dalam keluarga betul-betul, ataupun kita tidak menunaikan tanggungjawab itu dengan cara yang terbaik. Ini adalah sebagai peringatan kepada kita. Kita datang pada hari Jumaat ini dengan sukarela. Pada satu hari nanti, sukarela ataupun tidak, kita akan dihalau, dikumpulkan secara tanpa sukarela. Itulah namanya hari mahsyar. Daripada perkataan hasyara, iaitu seperti binatang yang dihalau pada waktu petang untuk masuk kandang. Kita suatu hari nanti akan dihalau begitu, tetapi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kita tidak takut kepada hari mahsyar tersebut. Memang kita akan takut, tetapi kita membuat persediaan untuk menghadapi mahsyar, iaitu dengan kita selalu berfikir, kalaulah hari ini adalah hari terakhir, tak pasti saya akan dapat hari Sabtu, tetapi yang pasti saya akan bertemu dengan Malik Yaumiddin, penguasa hari agama, hari pembalasan. Moga-moga dengan rasa takut itu Allah puji kepada
tuan-tuan sekalian. Seperti mana Allah nyatakan dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Pada ayat 46 surah Ar-Rahman, bagi siapa yang merasakan takut di hadapan Allah maqam, saya ini suami yang baik ke tidak ya Allah, saya ini pemimpin yang baik ke ya Allah, saya ini lulus ke ya Allah. Jika tuan-tuan ada perasaan takut itu sahaja pada setiap kali pergi kerja, bila balik ke rumah, maka Allah menyatakan jannatan, dua syurga untuk tuan-tuan, kerana perasaan takut itu adalah amat berharga. Sebelum kita pergi bekerja, kita tahajud, kita solat, kita merasakan bahawa diri ini kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Kita mohon ampun pada Allah atas kekurangan kita selama ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya berpesan sekali lagi pada diri saya, pada tuan-tuan sekalian, dengan ayat yang ke-6 ke-7 daripada surah Al-Jumu'ah itu, peringatan tentang kematian. Apabila seseorang itu banyak mengingati kepada kehancuran, kelazatan hidup di dunia, inilah orang yang diberitahu dalam hadis Nabi sebagai orang yang bijak. Orang yang selalu membuat persediaan. Kalau katakan orang yang bijak nak bercuti, dia buat perancangan 5-6 bulan membeli tiket harga yang terbaik untuk bercuti tempat yang terbaik selepas 6 bulan. Itu orang yang bijak. Lebih bijak daripada itu, seperti tuan-tuan sekalian, kerana tuan-tuan merancang setiap hari macam mana saya nak bercuti forever, selama-lamanya di akhirat, dalam keadaan di tempat yang amat indah, yang diberikan kekal dalam nikmat rahmat daripada Allah. Dan siapakah yang biasanya merancang begitu? Apabila seseorang itu mengingat kepada kematian. Kalau kita tak ingat setiap hari, paling kurang pada hari Jumaat ini kita dikumpulkan, satu hari nanti kita akan dikumpulkan secara paksa. Sekarang ini, kalau siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat, tak ada paksaan. Mungkinlah ada pegawai agama kalau dia pergi cek. Kalau tak, kita datang secara sukarela sahaja. Tetapi satu hari nanti dinamakan sebagai Yaumul Jama', hari dikumpulkan semua manusia secara paksa ataupun sukarela, semua dikumpulkan daripada Nabi Adam ke akhir manusia. Maka pada waktu itu, yang bertakwa sahaja yang bernilai, yang mencapai tahap ad-din, agama, itu sahaja yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan di dalam ayat 60 surah Al-An'am, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Malam ini tuan-tuan nak tidur, sebenarnya itu adalah wafat kecil. Wafat kecil. Kemudian pada waktu siang kita jarahtum, kita semua melakukan amal. Ya, perkataan jaraha ada kaitan dengan luka. Pasal apa? Pasal tuan-tuan bekerja keras, ya, menyebabkan kita mungkin ada yang luka secara fizikal ataupun emosi. Ada orang tak puas hati, kena tegur, kena buat itu, kena buat ini. Kemudian apa yang berlaku? Bila kita dah tidur bangun ini pada siang, kita akan dibangkitkan pada hari seterusnya. Itulah perjalanan hidup kita. Allah mulakan malam, siang dan kemudian dibangkitkan kita itu kerana kalau kita masih ada rezeki daripada Allah, besok kita bangkit. Besok kita bangkit hari Sabtu. Tetapi bila datang satu malaikat bernama Malaikatul Maut yang mengambil nyawa kita, habis dah bekalan nafas rezeki kita, maka pada waktu itu apa yang berlaku? Besok lepas kita tidur ataupun kita tertidur sekejap, selepas itu kita tidak akan lagi dapat mendengar khutbah,
tidak lagi dapat hadir kepada hari Jumaat yang akan datang. Itulah perkara kematian, iaitu sebagai ajal yang pertama sebelum ajal kedua bila kita dibangkitkan di akhirat nanti. Dan Allah nyatakan di hujung ayat 60 ini, thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu selalu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Kalau setiap hari kita pergi bekerja, rupanya rekod kerja kita selain HR yang catat, rupanya Allah mencatat. Allah mengira kepada apa yang kita buat seharian, mencari nafkah kerana Allah catat ini pahala untuk tuan-tuan. Tetapi syaratnya mestilah mengikut kepada peraturan, ya, buat ikhlas kerana Allah dan juga mengikut kepada panduan daripada Nabi. Pada waktu solatnya kita solat, pada waktu kerja kita kerja, dan kita tak berani untuk mengambil 1-2 minit pergi lebih kepada kafeteria ataupun buat kerja lain, kecuali kita meminta izin daripada orang yang sudah pun memberi amanah kepada kita. Inilah tanda orang yang sedang menyiapkan dirinya untuk satu saat bernama kematian. Inilah tanda bahawa kita tidak rasa selamat walaupun 1 minit dalam hidup kita. Yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah akhlak yang ditunjukkan Nabi, sentiasa dipantau Allah dan kita sentiasa bersedia untuk satu saat yang bernama kematian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang harapnya dengan selawat itu menyebabkan kita seperti Nabi selalu mengingat kematian, bukan menyebabkan kita menjadi negatif ataupun pesimis ataupun tak nak bekerja keras. Makin kita tahu bahawa masa kita tidak pasti, sama ada hari esok ataupun hari lusa kita dapat. Yang pasti adalah kematian yang hadir untuk bertemu Malik Yaumiddin, maka menyebabkan kita akan buat yang terbaik, memohon ampun pada Allah pada setiap masa agar Allah jadikan kita sebagai suami, sebagai abang, sebagai pemimpin yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bijak dengan sentiasa membuat persediaan untuk hari akhir kami, Ya Allah. Diakhirkan kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami kurang membaca Al-Quran, kurang menunaikan solat sunat, Ya Allah. Tapi harapnya pekerjaan kami yang kami tunaikan pada setiap hari ini sebagai ibadah padamu, Ya Allah. Terimalah amal kami ini, Ya Allah. Terimalah kesungguhan kami walaupun serba kepayahan di tempat kerja dalam hidup kami, Ya Allah. Engkau terima ini sebagai amal untuk kami berjuang mencari nafkah untuk menunaikan tanggungjawab kami sebagai pemimpin dalam keluarga, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami sentiasa bersama Al-Quran dan berikanlah hidayah kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj dengan hidayah Al-Quran, memberi galakan kepada semua yang berada di negeri ini dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran sebagai panduan, bacaan, kefahaman untuk kami terus menuju kepadamu, Ya Allah. Allahumma Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, menjadi imam kepada orang yang bertakwa, Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, Ya Allah. Janganlah Engkau izinkan kami, janganlah Engkau berikan kami walau satu saat untuk menghadapi azab api neraka, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Saya mengingatkan diri saya untuk terus bersifat adil dan kalau boleh ihsan, kita buat lebih daripada apa tanggungjawab yang diberikan sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai pemimpin. Extra mile ihsan
Moga-moga Allah juga membalas kita dengan ihsan lebih daripada apa yang kita patut. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.